kita dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan situasi huru-hara. Jadi pada tengah hari ini saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dengan berkenaan dengan hari kiamat atau peristiwa-peristiwa yang sebelum terjadi pada hari kiamat. Dalam banyak-banyak hadis yang disebutkan dalam kitab yang dikarang oleh Muhammad Najib bin Nuraini, disusun oleh beliau, menyempurnakan karangan dia, ada dalam lingkungan 40 hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Banyak yang disebutkan, termasuk fitnah, akan hilangnya sedikit demi sedikit amanah, dan fitnah Dajjal yang banyak disebutkan oleh para asatidzah yang memberikan ceramah tentang fitnah Dajjal. Tapi dalam hari ini cuba saya akan membincangkan tentang hamba akan melahirkan tuannya. Ini pun satu tanda bila akan terjadi kiamat, dia akan terjadi. Hamba akan melahirkan tuannya. Jadi perkara ini saya bersandarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haddatsani Abu Haysamah Zuhair bin Harb haddatsana Waqi' an Kahmasin an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala fawaffiq lana Abdullah bin Umar bin Khattab qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min sa'il qala fa akhbirni 'an amaratiha qala an tadilal amatu rabbatah wa an taral khufatal umarah al-alah ringa as-sa'ir yatatawaluna fil bunyani. Rawahul Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud daripada hadis yang saya baca tadi telah diceritakan kepada Abu Khatimah Zuhair bin Harb, telah diceritakan kepada kami Waqi' daripada Hams, daripada Abdullah bin Buraidah, daripada Yahya bin Ya'mar. Dia telah berkata, maka dipersetujui kepada kami Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, maka habarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jibril bertanya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya tiada lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka Jibril alaihissalam lalu berkata, kalau begitu cuba habarkan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab bahwa hamba akan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang lagi miskin, yang hanya mengembala kambing itu berlumba-lumba untuk membuat binaan. Maksudnya, tanda pertama apabila hamba itu melahirkan tuannya, dari sudut bahasa al-amah bermaksud hamba wanita yang diperoleh melalui tawanan perang di medan pertempuran. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab
Al-Minhaj Syarah An-Nawawi menyatakan, kebanyakan ulama menyatakan bahawa ia bermaksud akan berluasnya perhambaan dan anak-anak yang lahir daripada hamba wanita yang disetubui oleh tuan mereka. Dan anak-anak ini akan menjadi tuan kepada ibu mereka yang melahirkan. Jadi zaman sekarang hamba ni dah tak ada lah. Ya, hamba ni zaman Nabi dulu. Namun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari sewaktu mensyarahkan hadis ini menyatakan bahawa maksud yang paling tepat bagi lafaz hamba wanita melahirkan tuannya ialah akan terjadinya banyak penderakaan terhadap ibu bapa, di mana anak-anak akan melayan ibu mereka seperti seorang tuan melayan hambanya. Dengan kata-kata penghinaan, cacian, memukul dan memaksa mereka melakukan kerja-kerja. Pandangan ini juga bersesuaian dengan konteks hadis yang membicarakan salah satu soal tanda hari kiamat, yaitu golongan yang rendah menjadi tinggi dan ibu bapa yang sepatutnya menjadi penguasa dikuasai oleh anak-anak mereka. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, seandainya zaman sekarang ni boleh dipikirkan secara dalam, bila patutnya anak ni hormat kepada orang tua, hormat dengan orang tua, tapi sebaliknya anak memerintahkan kepada orang tua kita untuk membuat kerja-kerja di bawah arahan kita. Cubalah tuan fikirkan, sebab ini termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat zaman akhir. Di sini disebutkan bila anak memerintahkan kepada orang tua mencaci, dan sekarang dah berlaku. Kadang orang tua dibuang tepi jalan, dibekalkan sedikit wang atau makanan ditinggal atau sebagainya lah. Jadi tuan-tuan boleh fikir, boleh fikir secara panjang. Sampai sekarang, zaman sekarang ni dah mula terjadi, dah dekat dengan hari kiamat. Ini pada zaman Rasulullah. Rasulullah dah terjadi, apalagi dah 1400 tahun lebih. Jadi dah dekat-dekat sangatlah. Peristiwa ini pun dah banyak, bukan satu dua yang tuan-tuan boleh dengar di media massa atau di berita-berita media sosial. Banyak anak-anak lupa tentang kewajiban menjaga orang tua. Padahal patutnya anak menjaga orang tua, tapi di sini pun disebut anak mereka ni menjadi penguasa, memberi pemerintah kepada orang tuanya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tidak bersetuju dengan pandangan majoriti ulama yang menukilkan oleh Imam Nawawi, kerana perhambaan sememangnya sudah pun berlaku, dan hamba-hamba wanita yang melahirkan anak kepada tuan mereka juga sememangnya telah wujud pada zaman Nabi SAW. Menurut Syekh Mustafa Dib Al-Bughah dan Syekh Muhyiddin Mistu dalam kitab Al-Wafi, lafaz ini merupakan bahasa kiasan atau kinayah akan berulangnya perbuatan derhaka terhadap ibu bapa oleh anak-anak, hingga digambarkan seorang ibu atau bapa takut kepada anak-anak mereka seperti mana takutnya seorang hamba kepada tuannya. Dan ini berlaku pada fasa kerosakan zaman dan ditunggang terbalik aturan kehidupan. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama renungkanlah hadis yang saya baca tadi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan daripada awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Ini ketetapan dari Allah Ta'ala, maknanya kita kena buat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, insyaAllah. Tanda kedua pula, bila mana orang yang tidak berkasut, orang miskin yang semestinya dia mendahulukan membeli kasut daripada lain-lain, tiba-tiba dia telah mendirikan bangunan yang tinggi yang tentunya terpaksa berhutang daripada orang lain. Terdapat beberapa pendapat tentang maksud orang miskin yang tidak berkasut, tidak berpakaian, hidup mengembala kambing dan meninggikan bangunan dan bermegah-megahan itu. Yang pertama, seseorang itu asalnya miskin, maka sepatutnya dia perlu memenuhi keperluannya dahulu, seperti kasut, tetapi akibatnya bersikap tidak ukur baju di badan sendiri. Lalu dia sanggup berhutang untuk memenuhi kehendaknya dan bermegah-megah dengan perbuatannya itu. Yang kedua, seorang itu sanggup pinjam daripada pihak ceti haram atau alung untuk memenuhi kehendak dirinya. Seorang itu membuat pinjaman bank bukan atas keperluan tetapi untuk bermewah dan bermegah-megah. Seorang itu bersikap seperti Qarun, bila mana dia sudah hidup senang dan mewah tetapi enggan untuk menunaikan farduan zakat. Seorang itu asalnya miskin, tiba-tiba menjadi kaya, sama ada melalui skim cepat kaya, amalan rasuah, untung atas angin, atau mengambil komisen melalui kuasa yang ada padanya. Ini termasuk contoh-contoh orang yang sepatutnya memerlukan keperluan diri sendiri dengan cara berusaha, tapi dia orang ambil cara yang demikian. Kesimpulannya, secara literal lafaz hadis tersebut sememangnya menyatakan antara tanda kiamat ialah hamba wanita akan melahirkan tuannya sendiri, dan itulah dipegang oleh majoriti ulama. Namun terdapat ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha yang memahami melalui konteks yang lebih luas, lalu sampai kepada kesimpulan bahawa ia merupakan kiasan akan berleluasannya perbuatan derhaka dan layanan kasar terhadap ibu bapa oleh anak-anak, seperti mana layanan kasar Tuhan terhadap hambanya. Kekayaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dia kehendaki sebagai ujian, apakah mereka akan bersyukur atau tidak. Atas dasar ini, tidak boleh seorang pun hasad kepada orang kaya, kerana ini merupakan pembahagian rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi dalam hal ini satu tanda kiamat akan datang dan sangat-sangat dah dekat, maknanya hamba sekarang dah tak ada tapi jatuh kepada anak-anak derhaka kepada orang tua. Jadi mudah-mudahan atas perkongsian yang serba sedikit ini boleh kita renung-renungkanlah, mudah-mudahan kita yang hadir bukan termasuk golongan orang yang derhaka kepada orang tua, tapi yang
apa nama ni, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun secara tidak langsung. Contohnya kita mendoakanlah yang mudah. Doa ni Allah terima insya-Allah. Doakan kedua orang tua, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidaina. Allah atau Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya. Kedua orang tuaku, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita supaya Allah Ta'ala mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Rasanya setakat ini saja yang boleh saya kongsikan. Bila ada kesar bahasa yang tak nak bahasa, saya minta maaf banyak-banyak. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعبدك يا الله وابن عبدك يا رحمن، نواصينا في يدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا، أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit makluman, yang pertamanya berkenaan yang saya telah maklumkan minggu lepas, iaitu kutipan Jumaat, tabung solat Jumaat minggu lepas dapat kutipan sebanyak RM1,520 dan pada malam tersebut juga telah ditransfer ke akaun bagi bantuan ke Turki dan telah dilaporkan kepada pejabat agama Islam. Jadi alhamdulillah jumlah keseluruhannya telah ditransfer ke akaun bantuan Turki. Pihak suruh tidak menggunakan 1 sen pun, ya. Jadi kita kena jujur dan amanah. Jadi kutipan sebanyak RM1,520 telah dilaksanakan dan telah diserahkan kepada Pak Aid. Dan yang keduanya berkenaan pembangunan, sedia maklumlah sekarang ini musim hujan. Jadi saya buka teruslah insya-Allah mula kutipan untuk wakaf pembangunan untuk buat awning, ya. Kepada sesiapa yang nak beri sumbangan, dialu-alukanlah seperti mana yang telah saya maklumkan. Tidak ada kutipan dari rumah ke rumah, tetapi tuan-tuan boleh melalui Bendahari Surah Haji Maksum ataupun online banking sahaja, ya. Jadi sedia maklumlah untuk keselesaan jemaah yang di luar sana, minta maaf, pihak pengurusan minta maaf kepada jemaah semua. InsyaAllah kita akan cuba usahakan sedaya upaya pada kadar yang cepat untuk membuat awning bagi keselesaan semua jemaah. Ya, insyaAllah lebih-lebih lagi kita dalam masa yang terdekat ni untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi insyaAllah doakanlah semoga kita akan cuba usahakan sedaya upaya untuk mendapatkan dana untuk membuat awning demi keselesaan bersama insyaAllah. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Di hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ajaran Sempurna Anak-anak Terpelihara. Muslimin yang berbahagia, sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benteng yang menghalangi diri daripada melakukan dosa, di samping menjadi faktor pendorong umat Islam melakukan kebaikan. Inilah sebabnya kita disarankan supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar terpelihara daripada azab neraka pada hari akhirat kelak. Tuntutan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan di awal khutbah, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nyata di sini menjadikan kewajiban bagi setiap muslim menitik beratkan soal pendidikan rohani dan jasmani yang sempurna kepada ahli keluarga dan usaha menjauhkan diri sendiri dan keluarga daripada api neraka. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, berarti kita menjaga diri sendiri dan anak-anak kita daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semua cenderung ke arah itu dan mampu menerjemahkannya dalam diri sendiri, keluarga serta organisasi yang kita pimpin agar selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fitrah insan sebagai hamba Allah. Ia bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup secara terusan bagi mengimarah dan memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang indah sebelum ke alam akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu yang dinyatakan oleh ulama. Sesiapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka perlu berilmu. Sesiapa yang ingin akhirat, maka perlu dia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan dunia dan akhirat, maka perlulah dia berilmu. Berdasarkan kepada kalam ulama ini, dapat disimpulkan bahwa umat Islam hendaklah menuntut ilmu dan menjauhi kejahilian. Manakala ilmu yang dituntut itu pula perlu dikuasai, diamalkan dan diaplikasikan dengan bijaksana supaya ia memberi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan usaha yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dari perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani dengan berteraskan nilai baik dan terpuji yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bersesuaian dengan kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdiri daripada elemen rohani dan jasad. Ini berarti proses pendidikan seorang anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula dari alam kandungan sehingga lahir menjadi dewasa. Justru itu, bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak, ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan bersirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. Ini kerana dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan suami istri menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka mudahlah bagi mereka menyemai dan menyuburkan roh Islam kepada anak-anak. Jika pasangan gagal menerapkan nilai Islam dan mengekalkan kerukunan rumah tangga, maka sudah pasti sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak mengikut acuan dan budaya hidup Islami. Hakikatnya pendidikan awal bermula daripada rumah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrah ibu bapaknya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa anak-anak ibarat kain putih yang boleh dicorakkan atau dilukis dengan warna yang diinginkan. Namun ibu bapaklah yang berperanan serta bertanggung jawab sepenuhnya mencorak hidup mereka dengan warna-warna yang menarik atau sebaliknya. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
ajarkan anak-anak kamu solat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bagi didikan sekiranya mereka melalaikan solat apabila mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka, yaitu lelaki dan perempuan. Riwayat Abu Daud. Kedua-dua petikan hadis Rasulullah SAW ini memberi mesej yang jelas bahawa proses pendidikan anak-anak bermula dari rumah lagi, di mana ibu bapalah yang memainkan peranan penting mencorak kehidupan mereka selaras dengan cara hidup Islam. Sikap acuh tak acuh kaum ibu bapa dalam soal ini boleh membantutkan proses pembentukan keluarga sakinah, sekaligus merencatkan pembangunan generasi Rabbani. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun para guru telah dipikulkan amanah untuk mendidik anak bangsa di sekolah-sekolah, namun tugas formal itu mungkin dan terbatas pada waktu dan permis sekolah saja. Ini berarti kejayaan sepenuhnya proses pendidikan anak atau murid menjadi warga yang berilmu, berakhlak, beramal soleh dan tahu berbakti kepada agama, bangsa dan negara memerlukan sokongan dan kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, terutama sekali ibu dan bapa. Para dai, pihak berkuasa dan lain-lain lagi, sokongan dan kerjasama dalam menjayakan satu tugas yang mulia dan terpuji ini sangat dianjurkan oleh agama kita sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sehubungan itu, saudara-saudara sekalian, hakikatnya kita semua adalah pendidik, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ini karena perbuatan mengajar maupun menyuruh perkara-perkara yang ma'ruf dan bermanfaat termasuk proses pendidikan. Malah pembudayaan sifat ini akan mengupayakan pembentukan masyarakat penyayang, harmoni dan progresif, yaitu antara ciri unggul yang melantari sebuah negara yang mempunyai status baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik, beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan sebaiknya sejak mereka kecil, supaya apabila besar kelak mereka menjadi warga yang berilmu, berakhlak mulia, beramal soleh dan sentiasa taat kepada Allah, Rasul dan kedua ibu bapanya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak dan seluruh ahli keluarga, merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, semoga keberkatan ilmu yang disampaikan, keberkatan harta yang dibelanjakan dan kasih sayang serta masa yang dicurahkan untuk mendampingi anak-anak menjadi sumber kekuatan untuk kita bersama-sama mencipta sebuah negara bangsa yang berjaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Al-Luqman ayat 17.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة مالكنا المعظم سلطان سلاعور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاح الحاج. اللهم دم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاعور تنكو أمير شاح ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selaur, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selaur, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selaur, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami ya Allah antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dari golongan yang mengabaikan tanggung jawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggung jawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba
والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الشرف. استووا عددوا صفوفكم فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة. Lurus dan dapatkan shaf. Penuhkan shaf hadapan yang masih ada kosongan. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. صلي فضل جماعة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجوني وعافني وديني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا والحمد كثيرا. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارحمني وعافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اني اشهد الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. اني اشهد النار. اللهم اني على ذكرك اشهد ربنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا حبيب الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم.